warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk semua. Perkenalkan, nama saya Rohaizatul Natasha binti Razali. Nama panggilan saya ialah Syah. Saya lahir di Kuantan, Pahang pada 18 Mei tahun 2000. Saya anak ketiga dari 4 orang adik-beradik. Saya mengambil kos pendidikan awal kanak-kanak di University College of Yayasan Pahang. Saya mengambil kos pendidikan awal kanak-kanak kerana saya ingin mendidik anak bangsa untuk terus berjaya dari sejak kecil lagi. Saya tak akan menyerah dan mengalah dalam mendidik kanak-kanak sehingga kanak-kanak kecil ini berjaya pada masa akan datang. Saya memilih kos ini kerana ingin berbakti kepada negara untuk mendidik kanak-kanak. Saya akan mendidik kanak-kanak dengan sepenuh kasih sayang dan setulus hati. Saya akan menjalankan tugas sebagai seorang guru dengan kemampuan yang terbaik dan bertanggungjawab. Sekian perkenalan tentang diri saya untuk semua. Saya meminta maaf tersalah bicara dan saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Rohaizatul Natasha binti Razali. Kelas 5G, subjek Sains dan Alam Sekitar dalam pendidikan awal kanak-kanak BCD 2343. Baiklah, objektif saya. Yang pertama, kanak-kanak dapat mengenal pasti semua jenis pencemaran dengan betul dan tepat. Kanak-kanak dapat mengetahui kesan terhadap alam sekitar disebabkan pencemaran. Definisi pencemaran alam sekitar. Yang pertama, merupakan kemasukan bahan pencemaran seperti kimia hingga haba, cahaya dan tenaga di alam sekitar. Yang kedua, mengakibatkan kesan yang memusnahkan sehingga membahayakan kesihatan manusia, mengacam sumber alam dan ekosistem serta mengganggu ameniti dan kepenggunaan alam sekitar. Mari mengenal jenis-jenis pencemaran. Pencemaran yang pertama ialah pencemaran udara. Yang kedua, pencemaran air. Yang ketiga, pencemaran bunyi. Dan yang terakhir ialah pencemaran tanah. Pencemaran udara. Apakah yang dimaksudkan dengan pencemaran udara? Satu keadaan yang melibatkan pengenalan sebarang bahan kimia, jirim zarahan atau bahan biologi yang boleh menyebabkan mudarat, ketidakselesaan kepada manusia atau organisma hidup yang lain serta merosakkan alam serta apabila ia disebabkan ke atmosfera. Contoh bahan pencemaran udara.
Yang pertama, gas karbon dioksida. Yang kedua, gas sulfur dioksida. Yang ketiga, klorofluorokarbon. Yang keempat, plumbum. Dan yang terakhir ialah gas karbon monoksida. Sumber bahan pencemaran udara. Baiklah, ini adalah gambar-gambar sumber pencemaran udara. Yang pertama, disebabkan exhaust kenderaan. Yang kedua, pembakaran hutan. Yang ketiga, asap kilang. Dan yang terakhir ialah pembakaran terbuka. Kesan kepada manusia. Yang pertama ialah maut. Yang kedua ialah kerosakan sistem saraf. Yang ketiga, kerosakan jantung dan ginjal. Dan yang terakhir, kerosakan otak. Kesan kepada alam sekitar. Yang pertama, penipisan lapisan ozon. Yang kedua, hujan asid. Yang ketiga, peningkatan suhu bumi. Yang keempat, jerebu. Dan yang terakhir, kesan rumah hijau. Cara-cara mengawal pencemaran udara. Yang pertama, menukar pemangkinan pada kenderaan bermotor. Yang kedua, melarang pembakaran terbuka. Yang tiga, penggunaan produk mesra alam. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada pencemaran air. Apa itu pencemaran air? Pencemaran air ialah perubahan yang berlaku kepada air dari segi kandungan atau warna serta sifat-sifat kimia yang disebabkan oleh pelbagai bahan pencemaran dalam pelbagai bentuk. Punca pencemaran air. Yang pertama, industri. Yang kedua, minyak. Yang ketiga, sektor pertanian. Yang keempat, bahan buangan radioaktif. Dan yang terakhir, pembakaran api fosil. Kesan pencemaran air. Yang pertama, menjejaskan kehidupan akuatik, menjejaskan kesihatan manusia, mengurangkan tekanan oksigen di dalam air tercemar, habitat flora dan fauna musnah.
Cara bentuk mengatasi. Yang pertama, jangan buang sampah ke dalam sungai, tasik atau laut. Melakukan proses rawatan loji kumbahan air. Yang terakhir, memelihara air dengan hentikan bilik air. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada pencemaran bunyi. Maksud pencemaran bunyi. Pencemaran bunyi boleh dimaksudkan sebagai bunyi bising yang keterlaluan yang boleh memekakkan telinga individu yang mendengar. Apakah contoh pencemaran bunyi? Contohnya ialah kenderaan. Bunyi deruman enjin kenderaan di jalan raya serta bunyi hon yang tiada henti boleh memekakkan pendengaran dan mengakibatkan stres. Apakah kesan-kesannya? Kesannya ialah maksud berkemungkinan besar mempunyai masalah pendengaran terutamanya kanak-kanak, menyebabkan seseorang individu itu mempunyai tekanan, gangguan tidur dan hipertensi. Apakah langkah-langkah yang boleh kita buat untuk mengurangkan pencemaran bunyi? Langkah-langkahnya ialah pengeluar kenderaan perlulah mengambil inisiatif untuk menghasilkan kenderaan yang mempunyai enjin yang lebih senyap dan mesra alam. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada pencemaran tanah. Takrif bagi pencemaran tanah, perbuatan yang berlaku kepada sesuatu persekitaran sehingga terjadi pertukaran warna, kesuburan dan penghakisan.
Persoalannya, apakah punca dan kesan pencemaran tanah serta cara mengatasinya? Apakah punca-punca pencemaran tanah? Antaranya ialah pembuangan sampah yang tidak terkawal, apabila masyarakat membuang sampah ke atas tanah, tanah tersebut akan menjadi habitat bagi pelbagai jenis mikroorganisma yang terdiri daripada bakteria dan virus yang menyebabkan pelbagai jenis pencemaran. Kesan pencemaran tanah terhadap manusia. Menyebabkan kuman dan penyakit. Haiwan perosak seperti lipas, tikus dan lalat akan berkerumun di kawasan tanah tercemar, seterusnya menyebabkan penyakit seperti keracunan makanan oleh makanan yang dihinggapi lalat. Langkah penyelesaian. Setiap individu perlu menerapkan dengan nilai menghargai dan menjaga alam sekitar melalui kita semula dan guna semula. Kesan terhadap alam sekitar disebabkan pencemaran di atas. Tumbuhan akan mengalami keguguran daun, pertukaran warna dan pertumbuhan terbantut, kepupusan haiwan, hujan asid, terbentuknya kesan rumah hijau dan pemanasan global, penipisan lapisan ozon. Cara mengatasi pencemaran alam sekitar. Yang pertama, memperketatkan undang-undang. Yang kedua, menggunakan kenderaan berkuasa elektrik. Yang ketiga, membuat kempen kita semula. Yang keempat, penamparan ozon. Yang kelima, penggantian penggunaan klorofluorokarbon CFC dengan hidroklorokarbon HCFC. Kesimpulan, kita haruslah menjaga alam sekitar demi kesejahteraan semua makhluk di muka bumi ini. Yang kedua, kita haruslah berganding bahu untuk mengekalkan keindahan flora dan fauna
bagi generasi masa hadapan. Yang ketiga, semua pihak haruslah memainkan peranan dalam menjaga alam sekitar supaya flora dan fauna yang hampir pupus dapat dikekalkan.